Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Hikmah Juni, Fokus. Minggu ini 3 minit bersama Japan. Inisiatif industrialisasi perlu diberikan perhatian yang lebih khusus kepada Sabah agar memberi kesan optimum kepada struktur ekonomi rakyat di negeri ini menerusi Belanjawan 2025. Ketua Pegawai Eksekutif Invest Sabah Berhad, Dr. Firdausi Sufian berkata, tanpa industrialisasi, modernisasi dalam ekonomi serta pembangunan modal insan berkemahiran tinggi sukar dijana dengan progresif. Jelasnya, peranan taman-taman perindustrian harus dimaksimumkan dengan mengambil kira sumber geografi Sabah yang strategik untuk membangunkan industri di peringkat domestik dan global. Sama juga dengan negeri Sabah dan juga Sarawak. So, taman-taman perindustrialisasi ini harus dikembangkan dan diberi perhatian. So, kerajaan persekutuan harus memberi fokus kepada pembangunan hiliran terutamanya berkait dengan industrialisasi. EV contohnya, IT, IoT bukan saja tertumpu kepada di Semenanjung tetapi haruslah berada di Sabah dan juga Sarawak dengan lokasi geografi yang begitu strategik. Saya rasa ini adalah tempat terbaik juga untuk membangunkan industri terutamanya berkait dengan EV, EV contohnya. Dan sebab yang banyak guna EV ini di China kan. Jadi kita amat dekat dengan China. Ya. Jadi taman-taman perindustrian ini amat penting. Beliau berkata demikian semasa sesi World Bicara Influencer Japan Sabah di Kota Kinabalu pada Selasa. Terdahulu, Belanjawan 2025 meletakkan peruntukan pembangunan khusus kepada negeri Sabah dan Sarawak masing-masing dengan RM6.7 bilion dan RM5.9 bilion. Dalam masa yang sama, di bawah Kerajaan Madani, pemberian khas Sabah dan Sarawak juga dinaikkan sekali ganda kepada RM600 juta. Ia sebagai komitmen kerajaan persekutuan untuk merapatkan jurang pembangunan melibatkan prasarana asas seperti jalan raya, elektrik dan air bersih di kedua-dua negeri itu. Seterusnya, atas keprihatinan kerajaan negeri, para pelajar institusi pengajian tinggi IPT awam dan swasta di dalam negeri Sabah bakal menikmati subsidi RM300 secara sekali bayaran atau one-off. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, bantuan tersebut bagi membolehkan golongan pelajar IPT balik ke kampung menjelang musim perayaan atau cuti semester menggunakan perkhidmatan kapal terbang ataupun bas. Tambahnya, pelbagai inisiatif dan bantuan yang diberikan kepada rakyat khususnya pelajar adalah untuk melahirkan modal insan yang berpengetahuan dan berilmu yang akan membantu membangunkan negeri ini pada masa akan datang. Beliau berkata demikian ketika merasmikan penutupan Konvensyen Mahasiswa Gabungan Rakyat Sabah GRS di Kota Kinabalu pada Ahad. Terdahulu, kerajaan negeri juga telah menyalurkan bantuan subsidi one-off RM600 kepada pelajar Sabah yang belajar di IPT awam dan swasta di Semenanjung, Sarawak dan Labuan untuk balik ke kampung sempena perayaan atau cuti semester. Sekian 3 minit bersama Japan. Dapatkan info semasa dan perkembangan terkini Kerajaan Persekutuan dan Negeri hanya di Japan Sabah.